Percubaan Bekson sejurus selepas gol. Jaringan Jordan Minta itu terkena tiang. Bermula separuh masa yang kedua TM Piala Malaysia peringkat separuh akhir di antara Terengganu FC menentang Johor Darul Takzim JDT, juara bertahan Piala Malaysia. Piala Malaysia memiliki keunikan yang tersendiri, ya Ismadi. Satu kejuaraan unggul di rantau Asia. Catatkan kejohanan yang ke-100 edisi ke-94. Kejohanan yang tertua di Asia sebenarnya. Dan bentar lagi juara kali ini akan membawa cabaran Malaysia ke peringkat Piala AFC sebenarnya. Gagal dikawal oleh Jordan Minta. Juara Piala Malaysia 2021 bakal mewakili Malaysia ke saingan Piala AFC pada tahun 2022. Pemain-pemain simpanan pasukan Terengganu terdiri Nasir Basharuddin, Muhammad Hakimi Abdullah, pemain kebangsaan, Nik Akif Syahiran Nikmat, pemain skuad bawah 23 tahun negara, Azmi Murad, Engku Muhammad Nur Syakir, Engku Yaakob. Penjaga gol simpanan mereka Syarmiza Yusof, Yusraf Zulkifli, Akil, Irfanuddin dan juga Hairi sudah pun dibawa masuk. Bagi JDT, di bangku simpanan untuk JDT malam ini adalah Aidil Zafwan Abdul Razak, Safiq Rahim, S. Kunalan, Muhammad Sumareh, Daniel Amel, Azrif Nasrul Haq. Penjaga gol simpanan Haziq Nazli, Syafiq dan juga Safawi. Tidak dipastikan bilakah Benjamin Mora akan memasukkan pemain simpanan ataupun pertukaran yang akan dilakukan. Satu kekasaran yang tidak sepatutnya berlaku, yang tidak sepatutnya dilakukan oleh Gonzalo Cabrera, kerana bila dia kehilangan bola tu masih lagi dalam keadaan yang tidak membahayakan pasukan JDT. Sepatutnya dia hanya perlu carry on dan mengejar bola tanpa melakukan kesalahan. Azharul Nazareth sebentar tadi, tolakan ke tengah Faizal. Percubaan Desi Marcel. Tolakan tidak menjadi dari Habib Harun sebentar tadi. Arif Aiman. Gonzalo Cabrera. Afiq Fazail. Leandro meminta. Kemas untuk Corbin. Mencari Bekson, dadaan Bekson di sana. Namun Syahrul Nizam berjaya mengawal permainan untuk melakukan clearance. Nampak agak kompos permulaan separuh masa kedua dari pasukan JDT, Ismadi. 11 pemain Terengganu terpaksa berada dalam kawasan sendiri, behind the ball, untuk membantu pasukan pertahanan asakan yang bertali arus daripada pasukan JDT. Cuma kurang kreativiti setakat ini. Perlu pelbagai variasi untuk menembusi dua lapis pertahanan pasukan Terengganu. Arif Aiman. Nacho Isa mencari Gonzalo Cabrera. Percubaan Gonzalo Cabrera menjadi baca oleh Suhaimi Husin. Satu drive ataupun rembatan lirik yang begitu baik sebenarnya daripada Gonzalo Cabrera, kaki kiri, melihat ada ruang kosong
walaupun Leandro dan juga Bergson berada di hadapan, memiliki option untuk melakukan hantaran, tetapi rembatan terus dilakukan oleh Cabrera sudah tadi. Oh, itu dia gol. Bergson berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-50. 5 minit selepas separuh masa yang kedua bermula. Penyokong-penyokong Harimau Selatan menyambut gol penyamaan, sedikit melegakan Benjamin Mora. Sedikit saja kealpaan daripada pemain pertahanan kali ini apabila membiarkan larian itu diteruskan oleh Arif Aiman dalam situasi 4 lawan 2 sebenarnya, sesuatu yang sukar untuk jadi tim menjadikan gol. Tetapi Bergson dengan kebijaksanaannya melakukan Satu hantaran. lagi peluang, namun whistle sudah pun dibunyikan. Pantas selepas gol penyamaan, JDT bangkit. Ini yang perlu ditingkatkan oleh pemain Terengganu. Tidak boleh membiarkan pemain JDT terus mengawal permainan, kekal dalam possession. Memang akan mengundang bahaya kepada barisan pertahanan dan juga pintu gol pasukan Terengganu. Leandro. Kedudukan sudah pun berubah. Seri 1-1. Azharul Nazare dipersalahkan menolak pemain lawan. Azharul Nazare Azhar, pemain muda berusia 23 tahun yang berasal dari setapak Kuala Lumpur. Nacho Insa. Sekali lagi Ismadi, kita melihat peranan Arif Aiman yang menjadi assist kepada jaringan penyamaan Bergson tadi. Betul, Arif Aiman bukan saja berada di sebelah kanan padang, tetapi dia masuk ke bahagian tengah dan membuka ruang kepada Bergson untuk meloloskan diri dan seterusnya melakukan rembatan penyamaan untuk pasukan JDT. Berlaku pelanggaran Faizal dan juga Matthew Davis. Saya kira ketika ini Litak, Marcel Desi dan juga Desi Marcel dan juga Habib Harun perlu memainkan peranan mereka, perlu boost up lagi pemain-pemain lain untuk move forward dan mengimbangi perlawanan. Kalau terus membiarkan JDT dalam situasi ini, saya percaya akan ada lagi jaringan daripada pasukan JDT. Lantaran dari Hairi Hakim Ahmad, pemain gantian bek kiri Terengganu. Desi Marcel untuk Habib Harun. Gonzalo Cabrera. Kemasukan panan untuk Kobinong. Afiq. Kobinong masuk. Dibayangi oleh Khalid Dimorga. Mencari Leandro. Arif Aiman. Saya kira dia cuba melakukan hantaran lintang dan menjangkakan mungkin Bergson akan berlari ke depan. Mungkin juga satu rembatan sebenarnya, tetapi tidak tepat ke sasaran. Kalau kita perhatikan ada 6 pemain pertahanan Terengganu berada dalam korsandi, sambil Bergson bersorangan. Memang agak sukar untuk Bergson memenangi bola tersebut, dan Arif memilih untuk melakukan rembatan, malangnya tidak menepati sasaran dan hanya melintas di depan pintu gol sahaja. Terengganu sudah pun melakukan satu pertukaran, merehatkan Arif Fazilah bek kiri mereka dan memasukkan Hairi Hakim Ahmad. Tiada pertukaran lagi dilakukan oleh JDT. Bergson lepas, dipintas di sana oleh Syahrul Nizam. Kali dia juga perlu komit 100%
dan juga tight marking Bergson. Tidak boleh memberikan ruang kepada Bergson kerana sedikit saja ruang pemain ini mampu untuk melakukan rembatan dan juga larian ke arah pintu gol. 55 minit separuh masa yang kedua menampakkan penguasaan juara Liga Super 8 kali JDT. JDT menamatkan saingan peringkat kumpulan iaitu kumpulan D di peringkat Piala Malaysia selaku juara kumpulan D sama-sama tempat kedua. Di suku akhir JDT menewaskan Kedah manakala Terengganu menewaskan Sarawak United. Khalid Morga, sepakannya tidak kemas. Terengganu FC perlu mencari bekalan selesa menjelang perlawanan separuh akhir kedua pada Jumaat ini. Kemuncak saingan TM Piala Malaysia adalah di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 30 November nanti. Lontaran untuk Terengganu. Leandro. Matthew Davis dengan lontaran. Agak lama JDT berupaya memegang bola. Ini merupakan sesuatu yang perlu saya kira dielakkan oleh pasukan Terengganu. Betul, mereka perlu high pressing. Bila setiap kali pemain-pemain JDT memegang bola, mereka perlu pergi all out untuk mendapatkan atau memberikan cabaran. Jangan biarkan pemain-pemain JDT berleluasa kerana memang akan menjadi satu kedudukan yang berbahaya untuk pasukan Terengganu selepas ini. Corbin. Leandro menanti di tengah. Arif Aiman. 1-2 cantik Arif Aiman. Namun pantas tindakan yang dilakukan tadi oleh bek kiri Terengganu, pemain gantian Hairi Hakim Ahmad. Satu situasi ataupun tackle yang clearance yang sangat penting daripada Hairi kerana Arif Aiman kalau dia memenangi bola tersebut, ada 2 atau 3 pemain telah pun menanti cutback yang akan dilakukan oleh Arif Aiman. Sepakan dari penjaga gol Suhaimi Hussein tidak menjadi. Bergson, penjaring kedua terbanyak Liga Super musim ini. Afiq untuk Arif Aiman. Peluang di sana. Satu volley yang cantik dari Gonzalo Cabrera. Satu situasi yang mencemaskan untuk Terengganu. Pemain-pemain Terengganu perlu bermain mengikut whistle sebenarnya. Dalam situasi itu mereka membiarkan bola tersebut kerana mendakwa bola telah pun terkena tangan Leandro. Tetapi perlu bermain mengikut whistle, itu yang lebih penting. Dan situasi tersebut satu situasi yang sangat berbahaya untuk pasukan Terengganu sebentar tadi. Ada tolakan dilakukan oleh Khalid Morga, kapten pasukan Terengganu ke atas Bergson. Sepakan percuma untuk JDT. Setakat ini hanya satu layangan kad kuning yang dikeluarkan kepada Gonzalo Cabrera di separuh masa yang pertama. 9 kekasaran dilakukan Terengganu, 7 oleh pasukan JDT sepanjang permainan kesan ini. Corbino semakin marah ke depan dari posisi bek kirinya. Syahrul.
Umpanan tepat kepada Arif Aiman untuk Matthew Davis. Sepakan penjuru untuk pasukan JDT yang keempat. 3 di separuh masa yang pertama. Syahrul Nizam melakukan asakan untuk menyekat hantaran ataupun kawalan dari Matthew Davis sebentar tadi. Leandro yang akan mengambil sepakan penjuru ini. Permainan berlangsung 60 minit. Shane Lowry turut menanti. Bergson pasti menjadi sas target, namun mudah dikawal oleh Suhaimi. Peluang untuk melakukan counter. Habib di sana. Faizal. Faiz menanti di sebelah kiri. Faizal cuba melakukan kelecekan. Dikawal oleh Faiz Nasir. 1-2. Namun Matthew Davis menghalang gerakan Faiz Nasir. Sudah 2 kali saya lihat Matt Davis terlibat dalam situasi off the ball ini. Pada separuh masa pertama menghalang gerakan Faizal Halim, dan kali ini hampir serupa, menghalang larian yang dilakukan oleh Faiz Nasir. Dan memang satu keputusan yang mudah untuk pengadil memberikan sepakan percuma dalam situasi yang berbahaya dalam kawasan middle third pasukan Terengganu ataupun JDT ini. Litak akan mengambil sepakan percuma itu. Farizam Alias, penjaga gol kebangsaan, meminta kawalan ketat diberikan oleh pemain-pemain pertahanan JDT. Penyokong-penyokong Terengganu mengharapkan akan ada sesuatu dapat dihasilkan melalui sepakan bola mati ini. Litak. Sepakan tidak menjadi dari Litak. Habib ke tepi. Faiz Nasir lepas. Faiz Nasir, bekas pemain kebangsaan. Syahrul Nizam. Khalid Morga. Head to head di antara kedua pasukan nampaknya memihak JDT. Satu gerakan untuk Desi Marcel di sana. Jordan Minta menanti di tengah. Tandukan Jordan Minta. Pelanggaran berlaku di antara Matthew Davis dan juga Jordan Minta. Lorongan yang baik daripada Faizal Halim sebentar tadi membuka permainan, dan kemudiannya hantaran mencari Jordan Minta itu, tetapi kita perlu berikan kredit kepada Matt Davis yang memberikan challenge kepada Jordan Minta untuk menghalang Jordan Minta dari terus melakukan tandukan tepat ke arah pintu gol. Walaupun Farizam Alias telah pun berada dalam kedudukan yang sangat tepat untuk menyelamatkan tandukan tersebut. Setelah menyaksikan sekurang-kurangnya 15 minit yang pertama, menyaksikan JDT menguasai permainan melalui strategi yang diatur oleh Benjamin Mora, kita sudah mula melihat Terengganu melakukan kebangkitan melalui 2 serangan yang berbahaya. JDT mencatatkan kemenangan di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin dalam saingan kedua Liga Super musim ini melalui jaringan Shane Lowry pada minit ke-45. Hakimi Abdullah, pemain kebangsaan,
menjaringkan gol kemenangan Terengganu di Johor Bahru pada minit ke-57 pada pertemuan pertama Liga Super. Dirampas oleh Faizal. Desi Marcel. Berlaku pelanggaran di antara Leandro dan juga Desi Marcel. Leandro perlu berhati-hati dalam situasi ini. Dalam situasi cuba mendapatkan bola, dia perlu lebih, orang kata, kemas untuk memenangi bola, kerana dia telah pun dilayangkan kad kuning pada separuh masa yang pertama, dan kita tidak mahu melihat JDT beraksi dengan 10 pemain jika sekali lagi dia menerima kad kuning. Sepakan percuma untuk Terengganu. JDT merakamkan kemenangan terbesar mereka ke atas Terengganu pada saingan Liga Super 2019. Di saingan Malaysia Cup sebenarnya pada tahun 2019, menang 4-1. Oh, situasi berbahaya. Arif Aiman, peluang JDT. Terlepas peluang untuk pemain muda. Pemain ini merupakan antara produk yang dibangunkan awal di Akademi Mokhtar Dahari di Gambang. Dia begitu berani pemain ini masuk berdepan dengan 3 pemain pertahanan dan komit 100%, pergi terus ke arah bola dan sekurang-kurangnya berjaya untuk memenangi sepakan penjuru untuk pasukan JDT. Sepakan penjuru yang kelima untuk pasukan JDT, yang kedua di separuh masa yang kedua ini, 3 di separuh masa yang pertama. Statistik itu perlu diawasi oleh Terengganu. Gonzalo Cabrera dengan sepakan penjuru JDT. Ditanduk keluar dari kawasan bahaya 2 kali oleh Habib tadi. Semangat kesukanan tinggi dipamerkan oleh bekas pemain kebangsaan Faiz Nasir, melihatkan Leandro mengalami kecederaan di luar kotak penalti. Faiz Nasir berlaga dengan Leandro di luar kotak penalti itu, dan dia mempamerkan sportsmanship yang tinggi dengan mengeluarkan bola dan membenarkan Leandro untuk menerima rawatan. JDT merupakan juara 2 kali Piala Malaysia setelah diperbadankan, dan mereka turut memiliki kejuaraan pada tahun 1985. Oh, ada bentesan dilakukan oleh Syahrul, dan Syahrul nampaknya menerima akur dengan layangan kad kuning. Ini satu keputusan layangan kad kuning yang tepat daripada pengadil, kerana jelas kelihatan Marcel telah pun melepasi kawalan yang dilakukan oleh Syarul, dan dia tidak mempunyai banyak pilihan. Jika membenarkan larian itu diteruskan, maka situasi yang lebih berbahaya untuk pintu gol pasukan JDT. Shane Lowry, Syahrul berada dalam kawasan yang mengawal pergerakan pemain lawan. Oh, Jordan Minta offside. Dia bergerak lebih awal sebelum sepakan itu dilakukan. Gonzalo Cabrera untuk Kobino. Bekson menanti di tengah. Sepakan penjuru. Kerja keras malam ini saya nampak Azharul Nazareth, dia bekerja keras di bahagian kanan untuk mengawal larian daripada Corbin Ong, terutamanya pada separuh masa yang kedua ni. Kita dapat lihat kerap kali Corbin naik sampai ke atas melakukan overlap dan crossing pada separuh masa yang kedua, dan memang
agak meletihkan untuk Zarul Nazarith ni pada separuh masa yang kedua. Sepakan percuma sebenarnya untuk pasukan JDT. Terkena tangan Azharul. Situasi ini boleh mengundang bahaya. Terengganu perlu berhati-hati. Namun Gonzalo Cabrera memilih berlaku tolakan di antara Shane Lowry dan juga Jordan Mintah. Shane Lowry sesuatu yang perlu diredakan oleh pemain. Shane Lowry, pemain import pasukan JDT, berasal dari Perth, Australia. Dia mula bersama pasukan JDT ketika dalam saingan Piala FC tempoh hari. Cuba ditenangkan oleh pengadil perlawanan Tuan Muhammad Yassin, Tuan Muhammad Hanafiah. Sudah kita lihat daripada awal separuh masa yang pertama, pergelutan di antara Shane Lowry dan juga Jordan Mintah ini berlaku dan berlarutan sehingga ke separuh masa kedua. Tetapi kalau kita lihat campur tangan yang dilakukan oleh Habib Harun tadi sebenarnya turut memainkan peranan untuk mencetuskan suasana yang lebih tegang. Ini sesuatu yang perlu dielakkan daripada separuh akhir ini. Kita nak lihat permainan yang berkualiti, jaringan demi jaringan, tetapi aksi-aksi panas begini sedikit merencatkan permainan sebenarnya. Ya. Dan keadaan itu juga boleh mengakibatkan tumpuan fokus seseorang pemain itu terganggu. Leandro cantik ditinggalkan tadi oleh Arif Aiman. Sepakan gol untuk Terengganu. Gonzalo Cabrera untuk JDT. Separuh masa yang kedua menyaksikan jelas kebangkitan dilakukan oleh Harimau Selatan dan pengadil memberikan drink break dan Terengganu memasukkan Hakimi Abdullah, pemain kebangsaan. Faizal Halim direhatkan. Masih lagi kita dapat saksikan hanya satu jaringan yang dilakukan oleh JDT, walaupun saya kira sebahagian besar permainan masih dikuasai oleh JDT. Cuma Terengganu slowly telah pun masuk semula ke dalam permainan dan mengimbangi permainan dan pasukan JDT. Cuma tidak ada lagi, belum ada kita nampakkan gerakan yang begitu betul-betul berbahaya, terutama daripada Jordan Mintah dan juga Habib dan juga Litak di bahagian hadapan. Nafuzi nampaknya menyedari kekurangan yang berlaku di separuh masa yang kedua kepada pasukannya. Untuk itu dia melakukan dua pertukaran pemain, memasukkan pemain kebangsaan Muhammad Hakimi Abdullah, merehatkan Faizal Halim, manakala Engku Muhammad Nur Syakir, Engku Yaakob dimasuk menggantikan Litak. Sepakan gol untuk pasukan Terengganu. Arif Aiman. Saya kira jika ada gelaran untuk pemain muda paling menonjol dalam saingan Liga Malaysia, pemain ini berhak diberikan penghormatan itu. Dia telah pun dicalonkan sebenarnya. Ya. Follow now untuk anda mengetahui perkembangan bola sepak negara melalui MFL. Sambil itu kita saksikan bagaimana gol penyamaan pasukan JDT melalui assist yang dilakukan oleh Arif Aiman.
dan Bekson pantas melakukan jaringan kemas, jaringan gol yang kelima di peringkat Piala Malaysia untuk beliau, menjadikan 28 gol dicipta oleh Bekson untuk JDT musim ini, 23 di peringkat Liga Super. Hanya tinggal 2 lagi perhitungan peringkat separuh akhir kedua jika dapat diatasi, dan seterusnya untuk ke final Piala Malaysia untuk kita mengetahui apakah JDT atau Terengganu yang akan tampil di Bukit Jalil untuk bertemu pemenang perlawanan di antara Melaka United menentang KL City di separuh akhir kedua. Sepakan yang tidak menjadi dari Suhaimi Hussein. Leandro mencari Arif Aiman. Sepakan penjuru untuk JDT. Satu tackle yang begitu penting dan juga timing yang begitu baik dilakukan oleh Hairi Hakim tadi. Sebentar tadi dan kalau dia membiarkan Arif Aiman masuk ke dalam, memang Leandro dan juga Bekson telah pun menanti untuk menerima umpanan tersebut. Leandro dengan sepakan penjuru. Terlepas dari kawalan Faiz Nasih. Bekson. Habib. Sambil itu ada kecederaan serius nampaknya. Khalid Murga, kapten pasukan Terengganu, mengalami satu situasi yang agak serius melalui pelanggaran dengan Bekson di sana. Terkena ada hentakan yang ke arah dada, saya kira, dalam situasi dia tidak melihat ke arah kehadiran Bekson sebentar tadi, dan ini memang situasi yang agak serius untuk Khalid Murga. Kita tidak mahu dia tidak dapat menghabiskan perlawanan ini. Kita mahu melihat Khalid Murga terus beraksi dalam perlawanan ini untuk membantu pasukan Terengganu, terutamanya di bahagian benteng pertahanan. Inilah pelanggaran di antara Khalid Murga dan juga Bekson ketika dia cuba menutup ataupun mengawal. Saya kira isyarat untuk pertukaran telah pun diberikan, dan satu kerugian untuk Khalid Murga, gagal untuk, sekiranya dia gagal untuk meneruskan permainan ini. Tetapi apa yang lebih penting, dia perlu mengutamakan keselamatan dirinya lah. Kerana pelanggaran itu memang jelas mengakibatkan satu situasi yang sangat sakit, terutamanya di bahagian dada dan juga tulang rusuknya. Khalid Murga berusia 32 tahun. Dia dilahirkan di Spanyol. Pemain itu pernah menyarung jersey Chonburi dalam saingan Liga Bola Sepak Thailand sebelum menyarung jersey Terengganu musim ini. Dia merupakan pemain kebangsaan Filipina dan bersedia untuk dimasukkan adalah Muhammad Akil, Irfanuddin, Muhammad Sabri. Rafuzi sudah tentu tidak mahu kehilangan Khalid Murga sebagai pemain yang berpengalaman untuk mengetuai benteng pertahanannya. Pegawai perubatan dan fisioterapi pasukan Terengganu, doktor pasukan mereka Leong Tiong Lee bersama dengan Zulkifli Muhammad Zain memberikan perawatan. Akil Irfanuddin dibawa masuk. Tapi kita perlu juga beri kredit kepada pasukan ataupun pasukan
daripada JDT Ya. Kalau kita dapat lihat tadi, mereka berlari terlebih dahulu untuk memberikan bantuan awal kepada Khalid Muga, kerana kawasan mereka lebih berhampiran untuk sampai ke Khalid, dan ini satu pujian harus diberikan kepada pasukan JDT. Semangat yang seperti itulah, Ismadi, yang perlu kita pupuk dan kita harap dipamerkan oleh pemain bola sepak di negara kita agar memberi fokus kepada perlawanan, dan apabila lawan ditimpa kemalangan, bantuan tanpa mengira kedudukan perlawanan. Yang penting semangat kesukanan tulen perlu diterjemahkan dalam kamus perjuangan mereka. Afiq, permainan mula digerakkan oleh pasukan JDT ketika ini. Gonzalo Cabrera. Corbin Ong bijak membaca gerakan permainan, Ismadi. Betul, dia sekarang ni semakin bebas daripada sebelah kiri masuk ke dalam, membantu. Saya rasa dia kurang bertahan, lebih banyak membantu serangan ketiga ini untuk pasukan JDT. Matthew Davis. JDT semakin menolak pemain-pemain Terengganu untuk kekal dalam kawasan mereka. Penguasaan permainan JDT begitu tinggi di separuh masa yang kedua ini. Melalui penguasaan tinggi itu, mereka mendapat gol penyamaan jaringan Bergson pada minit ke-50. Corbin Ong. Tinggal lebih kurang 9 minit lagi untuk berakhir separuh masa yang kedua. Hairi menghalang kawalan Leandro. Shielding yang baik dia bijak menggunakan kelebihan fizikalnya di situ, dan dia berjaya menghalang Leandro daripada mendapatkan bola tersebut. Satu teknik pertahanan yang baik dipamerkan oleh Hairi Hakim. Safiq dimasukkan, Afiq Fazail direhatkan, dan Safawi juga akan dimasukkan. JDT sudah pun melakukan pertukaran dua pemain mereka pada permainan tinggal 8 minit lagi untuk ditamatkan. Jadi Safiq akan berpasangan dengan Nacho Insa di bahagian midfield. Safiq, sentuhan pertama. Bekas kapten pasukan kebangsaan itu masih lagi memiliki, pada pandangan saya, sentuhan-sentuhan ataupun corak permainan yang bermutu tinggi. Gonzalo Cabrera telah direhatkan. Safawi Rashid, pemain kebangsaan, dimasukkan. Nacho. Nacho Insa. Safiq. Umpanan untuk Arif Aiman yang mula bergerak di sebelah kanan kawasan Terengganu dengan kemasukan Safawi. Sepakan percuma untuk JDT. Azharul Nazari mendakwa tiada halangan yang dilakukannya ke atas Arif Aiman. Namun jelas ada sedikit tarikan. Jelas, betul. Saya setuju, memang satu keputusan tepat dilakukan oleh pengadil. Dan Azharul Nazari, jika tadi dia terpaksa mengawal gerakan Gonzalo Cabrera dan juga Corbin Ong, tetapi kali ini Arif Aiman pula datang
ke sebelah kiri dan memang seorang lagi pemain yang laju untuk dikawal oleh Azharul Nazarif. Memang satu tugas yang berat sehingga tamat permainan saya kira untuk Azharul ketika ini. Nick Akif dimasukkan, Faiz Nasir direhatkan oleh Nafuzi. Sepakan percuma Syafiq. Return ball dari Syahrul Saad tidak menjadi. Jelas bekas kapten pasukan Perak ini masih lagi memiliki corak permainan kental selaku pemain pertahanan yang sukar untuk ditewaskan. Dia mendapat jolokan badak di kalangan rakan-rakannya melalui kekentalan dia bertahan. Betul lah, dan cuma kecederaan itu hari menyebabkan dia agak tersisih, tetapi saya percaya dia telah pun pulih sepenuhnya untuk kembali bersaing dalam pasukan Johor dan juga pasukan kebangsaan. Oh, satu pelanggaran di antara Hairi dan juga Safawi Rashid. Habib cuba menjelaskan sesuatu melalui pelanggaran ini. Saya rasa Safawi telah pun memenangi bola terlebih dahulu. Dia berjaya melakukan sentuhan sebelum Hairi sampai untuk melakukan tackle tersebut, dan satu lagi keputusan yang tepat daripada pengadil perlawanan. Habib kini memikul tugas selaku kapten pasukan Terengganu dengan kecederaan Khalidi Murga. Pengadil memberikan sepakan percuma untuk JDT. Di saat-saat akhir ini, Terengganu perlu berwaspada. Keputusan seri mungkin sedikit melegakan dan turut melegakan JDT kerana kelebihan sudah tentu dimiliki JDT pada separuh akhir yang kedua Jumaat nanti. Betul lah, dengan peraturan gol di tempat lawan, JDT telah pun memiliki satu jaringan di tempat lawan ketika ini. Safawi Rashid, pemain yang pernah menguatkan pasukan T-Team dalam saingan bola sepak negara. Dia merupakan antara tonggak serangan pasukan JDT. Hairi Hakim Ahmad mengalami kecederaan. Dia masuk selaku pemain gantian. Afiq Fazilah Abu Bakar beraksi sebelum itu di posisi bek kiri. Banyak kecederaan ataupun insiden di separuh masa yang kedua ini nampaknya. Memang dalam pertembungan atau perlawanan yang begitu sengit dengan fizikal dan juga ketahanan mental, memang sentiasa berlaku pertembungan di antara pemain-pemain ini, dan memang sukar untuk mereka mengelak daripada mengalami sedikit kecederaan, dan itu adalah lumrah dalam permainan bola sepak. Sebahagian dari penyokong Terengganu di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin yang saya kira memberikan kerjasama dari segi pendekatan SOP. Sumareh akan dimasukkan oleh Benjamin Mora. Muhammadul Sumareh, pemain kebangsaan, pemain neutralisasi pasukan kebangsaan, bekas pemain yang menjadi tonggak kekuatan Seri Pahang sebelum ini. Nick Akif. Nick Akif merupakan satu tindakan, saya kira Nacho Insa dia cuba membantah keputusan pengadil. Dan saya kira satu tindakan yang seharusnya dilayangkan kad kuning oleh pengadil perlawanan, kerana dengan sengaja kita dapat lihat Nacho menyepak bola jauh daripada kawasan yang sepatutnya. Bergson meminta agar bukan saja rakan-rakannya supaya bertenang, malah dia juga cuba meminta pemain-pemain lawan juga bertenang pada 1 minit yang terakhir. Sumareh dimasukkan, Arif Aiman direhatkan, Leandro juga direhatkan oleh Benjamin Mora. Pertukaran ini lebih dilihat sebagai pertukaran taktikal.
Syafiq dibawa masuk bersama Muhammadu Sumare di hujung saingan. Syafiq menggantikan Leandro Velasquez. Minit-minit akhir ni kalau kita dapat lihat Terengganu kurang untuk melakukan serangan, dan saya kira Benjamin Mora mengambil pendekatan meletakkan lebih ramai pemain penyerang untuk terus melakukan serangan dan sekurang-kurangnya mencuba untuk menghasilkan jaringan kedua. 4 minit masa yang dilanjutkan. Mampukah Terengganu dan JDT mengambil kesempatan pada 4 minit terakhir itu? Hantaran dari Habib agak kuat. Pemain Bahrain, pemain muda, dia baru berusia 21 tahun. Tetapi begitu matang dalam mengemudi bahagian tengah pasukan Terengganu kalau kita dapat saksikan sepanjang 90 minit ini. Sambil itu Nafuzi dan juga Zainal Abidin Hassan adalah dua jurulatih tempatan yang bersaing untuk membuktikan kebawaan masing-masing bersama Boyan Hodak dan juga Benjamin Mora di peringkat separuh akhir Piala Malaysia. Ada pelanggaran berlaku di sebelah sana. Oh, Nacho. Satu kekasaran yang jelas dilakukan oleh Nacho, dan saya lihat sudah 2 kali dia terlepas layangan kad kuning daripada pengadil. Walaupun situasi itu berada betul-betul di hadapan pengadil, memang ini akan menimbulkan kemarahan penyokong Terengganu. Ada sikuan kalau kita lihat tadi dilakukan oleh Nacho Insa, namun mungkin pengadil tidak sempat melihat. Apapun kita harap pemain kedua pasukan perlu berhati. Peluang Bekson. Safawi tadi yang melakukan percubaan. Percubaan pertama ke pintu gol dilakukan oleh pemain kebangsaan Safawi Rashid. Dia sebenarnya boleh lagi membawa bola ke hadapan kerana ada ruang untuk dia meneruskan larian, tetapi dia Safawi memilih untuk melakukan rembatan terus ke arah pintu gol yang mudah diselamatkan oleh penjaga gol.